Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri dahulu. Nama saya Abu Zah Al-Azhari bin Muhammad Al-Azhar, bernombor metrik 18 BI01051. Okey, hari ini kumpulan kami akan membincangkan berkenaan dengan love scam ataupun penipuan cinta, kalau kita translate ke bahasa Melayu dia lah. Okey, kita pergi seterusnya kepada apa itu love scam. Love scam ni dia berasal daripada dua perkataan yang berbeza, iaitu love dengan scam, dan dia gabungkan dua perkataan ni. Love bermakna cinta dan scam bermakna penipuan. Yang mana macam mana love scam ni terjadi adalah apabila terdapat satu individu menipu individu yang lain dengan cara percintaan untuk mendapatkan wang. Okey. Sekejap lagi sahabat saya akan terangkan macam mana modus operandi yang dilakukan oleh orang-orang penjenayah-penjenayah yang melakukan love scam ini. Love scam ni adalah satu penipuan di mana penjenayah akan gunakan kata-kata manis dan janji palsu untuk memperdaya mangsa, terutamanya golongan wanita. Tapi kita tengok pada masa sekarang bukan wanita saja yang kena, malah lelaki pun ada yang menjadi mangsa. Saya boleh bagi contoh, salah satu contoh love scam di mana ada satu pasangan lelaki dan perempuan. Lelaki biasanya love scam ni dia membabitkan warga asing, warga dari Afrika. So yang lelaki akan meminta wang daripada wanita dengan alasan yang munasabah, contohnya untuk membeli tiket tambang balik ke negara asalnya ataupun tiket tambang balik ke negara Malaysia. Jadi, mangsa yang tertipu dengan alasan dan kata-kata manis si pelaku love scam tersebut akan memberikan wang kepada pelaku tersebut. Jadi, apabila pelaku tersebut dapat wang, dia menghilangkan diri. Okay, macam itulah secara ringkasnya modus operandi love scam. Tetapi sahabat saya akan menceritakan dengan lebih detail sekejap lagi. Okay, seterusnya kita masuk kepada statistik jenayah love scam. Kalau baca statistik dia di surat-surat khabar, sangat merisaukan, yang mana statistik dia bermain dengan puluhan juta ringgit kerugian. Okay, kita tengok dalam slide yang saya sediakan, mana statistik pada tahun 2012 di mana kerugian adalah sebanyak 40.9 juta. Pada tahun 2013 80.3 juta, sangat banyak tuan-tuan. Dan pada tahun 2014 816 juta. Seterusnya pada tahun 2015 1.09 bilion. Itu sangat banyak tuan-tuan. Dan tahun 2019 79 juta, dan 2020 58.3 juta. Kemungkinan pada tahun 2019 dan 2020 dia punya, walaupun dia punya angka kerugian menurun, akan tapi angka kes semakin meningkat. Dan setakat bulan 4 tahun 2021 adalah tahun ini, kerugian sudah mencatatkan RM20.6 juta ringgit pada 4 bulan pertama. Jadi angka-angka ini amatlah merisaukan, amatlah membimbangkan kepada mereka-mereka yang terjebak dengan jenayah love scam ini. Sebabnya kita tahu jenayah love scam ini dia tak ada guna kekerasan, tak ada guna benda yang orang kata terlalu jelas menyalahi undang-undang. Dia menggunakan satu taktik yang sangat halus yang menyebabkan mudahnya orang-orang kita ni kena tipu. Okey, sekian saja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Izzuddin bin Abdul Rahim, nombor metrik 18BI01059. Seterusnya kita pergi kepada subtopik modus operandi utama.
Mana dalam modus operandi pertama ni terdapat 3 kategori, iaitu pemalsuan profil di akaun laman sosial, yang kedua Facebook, dan yang ketiga penyamaran sebagai agensi pencukaian. Kita pergi yang pertama, iaitu pemalsuan profil di akaun laman sosial. Taktik ini sering digunakan oleh sindiket dengan cara pemalsuan profil di akaun laman sosial. Misalnya, penggunaan gambar palsu yang berupaya menarik perhatian pengguna laman sosial yang lain. Kebiasaannya, sindiket ini akan menggunakan profil gambar lelaki British dalam penyamaran untuk berkenalan. Selain itu, sindiket ini juga memalsukan latar belakang mereka seperti maklumat pekerjaan, latar belakang dan sejarah diri serta keluarga. Malahan, demi meyakinkan mangsa, sindiket ini juga akan cuba bertutur dalam bahasa Malaysia untuk menunjukkan perkaitan diri mereka dengan negara Malaysia. Tambahan pula, bahasa Malaysia ni merupakan bahasa yang ditutur oleh semua penduduk di Malaysia, terutama golongan berbangsa Melayu. Oleh sebab itu, tidak hairanlah kalau kebanyakan mangsa love scam ini terdiri daripada mereka yang berbangsa Melayu. Yang kedua adalah Facebook. Facebook ni merupakan medium laman sosial yang paling popular berbanding dengan laman sosial yang lain seperti Twitter, Instagram dan sebagainya. Sindiket ini menggunakan platform Facebook sebagai satu kaedah untuk memperdayakan bangsa. Kebanyakan bangsa berkenalan dengan sindiket melalui akaun Facebook kerana ia dapat dilihat sebagai satu cara yang paling berkesan untuk mendapatkan mangsa. Mengikut statistik, rakyat Malaysia menghabiskan masa selama 3 hingga 5 jam sehari secara purata di alam cyber, dengan 58% daripada mereka melayari laman sosial menggunakan telefon pintar. Selain itu, sambutan Valentine Day ataupun Hari Kekasih juga akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh penjenayah melalui media sosial seperti WeChat, WhatsApp dan juga Facebook Messenger untuk mendapatkan mangsa. Okey, yang ketiga pula adalah penyamaran sebagai agensi pencukaian. Yang pertama adalah skamer ni akan menyamar sebagai wakil daripada pihak penghantar barang dalam membuat agenda penipuan mereka. Tugas penyamaran sebagai wakil penghantar barang ini adalah cara untuk menghubungi mangsa dan menyatakan bahawa mangsa mendapat kiriman parcel yang mengandungi barang-barang berharga dan sejumlah wang seperti yang dijanjikan oleh skamer kepada mangsa. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi mangsa untuk mengeluarkan bayaran seperti yang diminta, dengan menyatakan bahawa parcel yang dikirimkan dari luar negara terpaksa dikenakan pelbagai cukai seperti cukai pengangkutan dan juga duti-duti penghantaran. Yang kedua, pihak custom. Selepas individu yang menjadi mangsa ini terperangkap dengan penyamaran skamer yang pertama ini, skamer ini akan mencipta pelbagai alasan untuk menarik mangsa kepada penipuan yang lebih jauh, iaitu dengan bertindak melakukan penyamaran sebagai individu yang bekerja dalam pihak custom, yang merupakan agensi yang bertanggungjawab mengutip cukai. Mengikut penglibatan pihak custom ini dalam modus operandi sindiket ini adalah untuk bertujuan mendapatkan bayaran kali kedua. Alasan yang sering digunakan adalah terdapat barangan di dalam parcel yang dikenakan cukai oleh pihak custom Malaysia. Sekiranya mangsa enggan meneruti permintaan skamer, mangsa diugut akan ditangkap dan oleh pihak custom kerana bertindak mengelak daripada pembayaran cukai yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah pihak bank negara. Apabila sindiket ini mendapati bahawa mangsa meletakkan kepercayaan yang tinggi terhadap yang mereka, sindiket ini akan bertindak membawa penyamaran mereka kepada pihak bank negara. Mangsa terpaksa mengeluarkan sejumlah wang untuk mendapatkan kiriman parcel kerana didapati kiriman parcel tersebut mengandungi sejumlah wang yang besar dan pihak bank negara terpaksa mengenakan cukai. Apabila mangsa percaya bahawa kiriman bungkusan tersebut merupakan sejumlah wang yang tinggi, mangsa akan bertindak mengikuti permintaan skamer disebabkan teruja mendengar jumlah kiriman yang tersebut. Namun sekiranya mangsa ini menolak dan enggan menerima parcel tersebut, mangsa akan diugut untuk dikenakan tindakan undang-undang seperti dalam Akta Bank Negara. Dan sekiranya mangsa beritahu bahawa dirinya tidak mempunyai sejumlah wang yang diminta, skamer akan menjelaskan bahawa mangsa boleh membayar separuh daripada jumlah yang diminta dan separuh lagi dibayar apabila telah menerima parcel, yang mana pada hakikatnya ia adalah satu penipuan semata-mata. Faktor yang menyebabkan mangsa ni percaya kepada setiap permintaan daripada pihak yang menghubungi ini, pihak yang menghubungi yang menyamar sebagai wakil daripada agensi pengutip cukai ini adalah disebabkan oleh mangsa ini terlebih dahulu menerima gambaran parcel. Yang mana kiriman gambar tersebut diambil daripada pusat penghantar barang yang menunjukkan tarikh semua parcel itu dikirim. Walaupun gambar yang dikirim adalah palsu dan telah diubah sesuai oleh skamer. Hal ini terjadi disebabkan oleh mangsa yang percaya sepenuhnya terhadap kekasih cyber tanpa membuat kajian terlebih dahulu sehingga mangsa tertipu.
Okey. Seterusnya kita pergi kepada subtopik kes jenayah love scam di Malaysia. Okey, kita pergi kepada kes pertama yang berlaku di Johor. Mana seorang ibu tunggal ini telah diperdayakan oleh seorang lelaki asing dalam sindiket love scam dan telah mengalami kerugian sebanyak RM380,000 semata-mata untuk menyelamatkan suspek yang sudah dianggap sebagai suami. Untuk fakta kes, mangsa yang dikenali sebagai Miss Lee, dia telah mengenali suaminya itu bernama Kenneth Cheong sejak Oktober tahun lepas melalui laman sosial Facebook, namun tidak pernah bersemuka dengan suspek. Malah, suspek ini telah berjanji untuk menghantar hadiah berupa cincin, gelang, baju dalam, belian, jam tangan dan 2 iPhone. Akan tetapi pada 6 November 2018, seorang ejen custom telah menghubungi mangsa dan mengatakan bahawa suami mangsa ini bersama barangan itu telah ditahan dan memerlukan mangsa membayar sejumlah wang untuk melepaskan barangan berkenaan. Jadi, mangsa tanpa berfikir panjang telah memasukkan wang ke dalam beberapa akaun bermula pada tahun 2018 itu sehingga 4 Disember 2019 dengan jumlah sebanyak RM380,000, yang mana duit mangsa itu diperoleh daripada hasil menjual rumahnya di Kota Masai, Pasir Gudang dan juga menggunakan duit simpanannya. Dan lebih memburukkan keadaan ini, mangsa ini enggan untuk menerima hakikat dan malah berharap ejen tersebut dapat mengembalikan suami mangsa ini dan juga hadiah itu kepada mangsa. Okay, dan untuk kes kedua pula, ia berlaku di Kelantan, di mana seorang ibu tunggal berusia 50-an dan juga pesara kerajaan telah mengalami kerugian sebanyak RM480,000 yang dipercayai diperdaya oleh sindiket love scam. Mana mengikut fakta kes, mangsa mula berkenalan dengan seorang lelaki yang berdakwa bekerja di dalam industri minyak dan gas dan telah menetap di United Kingdom melalui media sosial pada September 2020. Tak lama setelah berkenalan, suspek menyatakan ingin menghantar wang perbelanjaan sebanyak RM650,000 kepada mangsa sebelum hujung September 2020. Namun, pada ketika itu mangsa telah dihubungi oleh seorang wanita kononnya bertugas di Bank Negara Malaysia yang menyatakan kenalannya, iaitu suspek telah memindahkan sejumlah wang ke Bank Negara Malaysia untuk diproses. Mangsa kemudiannya membuat beberapa transaksi pindahan wang yang berjumlah lebih RM480,000 ke dalam satu akaun bank wanita yang menyamar sebagai pegawai Bank Negara Malaysia tersebut untuk mengelakkan wang yang dipindahkan oleh suspek itu dibekukan. Okey, kita pergi pada kes yang ketiga, di mana ia berlaku di Kuala Lumpur, yang mana seorang wanita telah pun mengalami kerugian sebanyak lebih daripada RM2.7 juta akibat mempercayai teman lelakinya yang baru dikenali melalui aplikasi temu janji, iaitu mulai aplikasi Tinder sejak November 2020. Okay. Mana mengikut fakta tersebut, lelaki terbabit mendakwa dirinya sebagai bekas juruterbang di sebuah syarikat penerbangan di luar negara. Dan sepanjang 5 bulan perkenalan itu, mangsa beberapa kali diminta membuat bayaran ke dalam 2 akaun syarikat tempatan, kononnya untuk membiayai kursus penerbangan. Okay. Dan mana yang lebih memburukkan keadaan, selepas membuat beberapa kali transaksi atas permintaan suspek, mangsa ni yang kehabisan wang simpanan terpaksa meminta bantuan kewangan daripada ahli keluarganya untuk membantu suspek. Yang mana secara keseluruhannya, mangsa telah mengalami kerugian berjumlah RM2.7 juta pada tahun 2021. Okey, baiklah, seterusnya kita pergi kepada peruntukan undang-undang yang berkaitan dengan love scam. Okey, yang pertama ialah Seksyen 232 Akta Komunikasi dan Multimedia. Okey, yang mana ianya menjadi satu kesalahan apabila seseorang individu itu mendaftar perkhidmatan komunikasi dan multimedia dengan niat untuk melakukan penipuan atau khianat dan boleh dikenakan denda maksimum sebanyak RM300,000 atau 3 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Yang mana taktikal yang sering digunakan oleh sindiket ini adalah pemalsuan profil di akaun laman sosial. Contohnya, pengguna menggunakan gambar palsu yang berupaya menarik perhatian pengguna laman sosial yang lain. Kebiasaannya, sindiket ini juga menggunakan gambar profil lelaki British
dalam penyamaran untuk berkenalan. Selain itu juga, sindiket ini juga memalsukan latar belakang mereka seperti maklumat pekerjaan, latar belakang dan sejarah diri serta keluarganya. Malah, demi menyakitkan mangsanya, sindiket ini juga akan cuba bertutur dalam bahasa Malaysia untuk menunjukkan perkaitan diri mereka dengan Malaysia. Bahasa Malaysia ini juga merupakan bahasa yang ditutur oleh semua penduduk di Malaysia, terutamanya golongan berbangsa Melayu. Oleh sebab itu, kita tidak heranlah kebanyakannya mangsa love scam ini terdiri daripada mereka yang berbangsa Melayu. Okey, peruntukan yang kedua yang boleh saya bawa pada hari ini ialah Seksyen 420 Kanun Kesesakan, yang mana seseorang itu juga boleh dikenakan hukuman kerana menipu yang telah diperuntukkan hukuman penjara sebanyak 10 tahun dan sebat, serta boleh dikenakan denda jika seseorang itu disabitkan kesalahan tersebut. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada langkah-langkah untuk menangani love scam ini. Okey, yang pertama, seseorang itu hendaklah menghantar wang kepada individu yang dikenali sahaja, dan ianya perlulah berhati-hati apabila kita bertemu dengan seseorang dalam talian. Okey, langkah yang kedua ialah kita juga perlulah berhati-hati kepada sesiapa sahaja yang meminta bantuan di dalam talian. Contohnya, kita terus meninggalkan laman sosial tersebut tanpa meninggalkan nombor telefon ataupun alamat email ataupun hal yang berkaitan peribadi kita. Okay, yang ketiga, kita juga jangan sesekali berikan maklumat perbankan kita kepada individu atau penjual dalam talian yang kita tidak dikenali. Okey, seterusnya yang keempat, penipuan secara dalam talian ini menggunakan pelbagai cara untuk mendapat sesuatu barangan ataupun kewangan melalui kad kredit, kad pengenalan dan alamat peribadi, di mana apabila seseorang mangsa ini dikena, ianya perlulah melaporkan segera kepada pihak berkuasa untuk tindakan yang segera supaya kita dapat membanteras jenayah tersebut. Okey, yang seterusnya, kita juga tidak perlulah berasa malu atau ingin menyembunyikan isu jenayah cyber ini. Ini kerana pelaku sentiasa mencari mangsa seterusnya untuk dia melakukan jenayah tersebut. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kesimpulan. Okey, yang mana pendidikan yang baik seharusnya melahirkan seorang modal insan yang cakna dalam perkembangan terkini di sekelilingnya. Okey, selain itu, ianya juga dapat mentafsir, menganalisis dan berfikiran luas tentang perubahan-perubahan yang berlaku dalam konteks kehidupan di alam cyber. Akan tetapi, kita dapat teliti bahawa mangsa jenayah cinta cyber di Malaysia ini sememangnya mempunyai tahap pendidikan yang tinggi dan berkhidmat dalam sektor profesional termasuklah semi-profesional. Namun demikian, pendidikan dan pekerjaan tersebut tidaklah dapat memberi satu jaminan bahawa mereka ini tidak terberdaya dengan hubungan percintaan di alam maya. Okay, terdapat persoalan yang timbul. Contohnya ialah mengapa pendidikan di Malaysia ini masih tidak lagi mampu untuk melahirkan modal insan yang berkemampuan bagi mengelakkan diri daripada pujukan penjenayah yang berpura-pura menjadi kekasih mangsa. Oleh itu, saya mencadangkan agar bahawa institusi pendidikan seharusnya melakukan intervensi dan mewujudkan satu subjek baharu yang berkaitan dengan kemahiran teknologi maklumat ICT dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Ianya bertujuan untuk mendidik masyarakat tentang nilai moral dan etika dalam menggunakan alam maya ini, serta ia juga dapat memanfaatkan media sosial untuk memudahkan urusan harian dari segi komunikasi. Ia juga bukanlah atas manfaat hubungan cinta di media sosial ini dengan individu yang tidak diketahui dengan jelas tentang identiti mangsa tersebut. Di sini jelas bahawa sistem di Malaysia ini perlulah ditambah baik dari segi struktur subjek kerana Malaysia masih tidak lagi mampu untuk melahirkan modal insan yang berfikiran
diaras tinggi. Lebih-lebih lagi dengan adanya peningkatan kes-kes penipuan cyber yang semakin berleluasa di negara Malaysia ini. Selain itu juga, undang-undang bagi kesalahan love scam ini perlulah diperluaskan dan diberikan perhatian supaya penjenayah berasa takut apabila mereka nak melakukan kesalahan tersebut.